kita habis hari itu subtopik 4.3 iaitu specific latent heat. Okay, specific latent heat. So, tapi tak habis lagi pun untuk subtopik specific latent heat, semuanya kita recall sahaja balik berkaitan dengan specific latent heat. Cikgu nak tanya dulu, apakah formula untuk specific latent heat? Kalau respon. Okey, formula untuk specific latent heat. Apa formula dia? Hello, kalau respon. L equal to Q over M. L is equal to Q over M. Q adalah apa? Heat energy. Heat energy. Energy. M adalah apa? Mass. Okey. So apa yang membezakan antara specific latent heat dengan specific heat capacity? C is equal to okey, apa yang membezakan ni specific heat capacity, ni specific latent heat. Kalau specific latent heat, dia adalah tenaga yang diperlukan untuk apa? Kau respon? Untuk tukar state of matter. Okey, State good. of matter. Okey, untuk tukar state of matter. Maksudnya dia punya matter tersebut berubah sama ada daripada solid ke liquid, ataupun liquid ke gas, ataupun gas ke liquid, ataupun liquid ke solid. Okey. So untuk specific latent heat, dia adalah perubahan phase ataupun perubahan state. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Okey, kita sambung lagi. Eksperimen ni cikgu dah tunjukkan kepada kamu. Okey, kita pergi kepada bahagian ini. Okay, when ice melt, the ice molecule absorb latent heat of fusion, causing ice to change from solid to liquid. So, sebelum kita ada belajar tentang latent heat of fusion, latent heat of vaporization. So, kalau fusion adalah berkaitan dengan apa? Respon? Solid and water. Solid and water. Okay, solid and liquid. Okay. Sama ada solid tu bertukar jadi liquid ataupun liquid bertukar menjadi solid. Okay, so itu adalah berkaitan dengan fusion. Kalau vaporization? Liquid and gas. Okay, liquid and gas. Okay, sama ada liquid tukar jadi gas, gas tukar jadi liquid. So vaporization. So dalam ayat ini, when ice melt, the ice molecule absorb latent heat. So daripada solid menjadi liquid, so ice tersebut dia akan absorb heat lah, dia akan absorb haba untuk memastikan bonding di antara molekul tersebut dia akan terlerai supaya daripada solid dia akan jadi liquid. Okay, absorb latent heat of fusion causing ice to change from solid to liquid. Okay, kalau untuk gambar yang bahagian tengah ini, when water boils, the water molecule absorb latent heat. Okay, so daripada liquid menjadi gas, dia absorb latent heat. Okay, menyebabkan water change from liquid to gas. Dia akan berubah daripada liquid menjadi gas. Okay, seterusnya, yang bahagian belakangan ini, when water vapor condense, the water vapor molecule release latent heat of vaporization, causing water vapor to change from gas to liquid. So daripada gas menjadi liquid balik, so prosesnya adalah latent heat of vaporization, di mana dia akan release latent heat ataupun release heat. Okay, so yang ini release, ini absorb, ini absorb. Okay, sebelum ni cikgu pernah terang kepada kamu dah macam mana proses untuk absorb, macam mana proses untuk release. Okay, jadi kalau absorb dia nak
meleraikan bonding di antara satu sama lain, ataupun molekul dia akan makin jarak di antara satu sama lain. Kinetic energy akan makin bertambah. Okey, kalau the release maksudnya molekul dia akan makin rapat-rapat di antara satu sama lain. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada ada certain activity yang di mana daripada proses evaporation dia akan menyebabkan proses untuk cooling. Okey, proses untuk cooling. Evaporation ni adalah proses menukarkan daripada state apa ke state apa. Tolong respon. Evaporate. Liquid to gas. Okay. Liquid to gas. Liquid to gas. To gas. Okay. So dalam eksperimen ini adalah kita letakkan alkohol ke bahagian dalam beaker. Okay. Jadi kita letakkan alkohol dalam beaker, letakkan straw di dalam beaker tersebut. So kita akan blowkan straw tersebut sehingga alkohol tersebut akan ada bubble-bubble lah. Okay. Bila kita blow tersebut, kita akan touch the outside of the beaker. Kita akan sentuh bahagian luar beaker tersebut untuk memastikan ada haba ataupun akan rasa kurangnya haba. Maksud kurangnya haba tu rasa sejuk ke ataupun rasa panas dekat bahagian luar daripada beaker tersebut. Okey. So bila kita dah buat eksperimen ni, bila kita blow bermaksud bahawa alkohol ni dia akan evaporate. Bermaksud dia akan menukarkan daripada liquid menjadi gas. Okey. So liquid menjadi gas. Tolong respon kalau liquid menjadi gas bermaksud dia absorb heat ke release heat? Release. Absorb heat. Nah, Release. absorb heat ke release heat untuk liquid menjadi gas? Release. Release. Absorb heat. Macam mana pula release ni? Dia adalah absorb heat disebabkan oleh apa? Dia molekul dia rapat. Tak adalah rapat sangat, kalau rapat sangat tu solid. Okey, dia rapat jugalah di antara satu sama lain untuk molekul dia. So kalau daripada liquid menjadi gas, molekul tersebut makin jarak ataupun makin rapat? Tolong respon. Makin jarak. Makin jarak. So jarak. bila makin jarak bermaksud heat tersebut dia absorb untuk memastikan bahawa dia makin jarak di antara satu sama lain. Kinetic energy tersebut makin bertambah, maksud dia bergerak lebih, movement dia lebih tinggi menyebabkan dia lebih jarak di antara satu sama lain. So liquid dengan ke bahagian gas dia akan absorb heat. Okey, bila dia dah absorb heat bermaksud bila kamu letakkan tangan kamu dekat bahagian luar beaker ini, kamu akan rasa sejuk ataupun panas. Bahagian dalam ni dia absorb heat. Maksudnya kalau kamu letakkan tangan kamu dekat bahagian beaker, bila kamu blowkan alkohol tersebut, kamu akan rasa sejuk ataupun panas? Respon. Panas. Sejuk. Sejuk. Panas, ada yang kata sejuk. Sejuk. Okay. Jawapannya Wow. adalah bila kamu pegang, kamu akan rasa sejuk dekat bahagian luar beaker. Disebabkan oleh apa? Di dalam beaker dia absorb heat. Di dalam beaker maksud dekat bahagian alkohol dia absorb heat untuk menukarkan daripada liquid menjadi gas, dia absorb heat. Kalau dia absorb heat bermaksud dekat bahagian heat yang berada di bahagian beaker tersebut dia akan absorb. Maksudnya heat dekat bahagian beaker akan makin berkurang ataupun makin bertambah? Respon? Berkurang. So kalau makin kurang, rasa sejuk ke panas? Sejuk. Sejuk. Sebab itulah kamu rasa dekat bahagian beaker tersebut bila kamu blow sahaja akan berlaku evaporation. So kamu akan rasa dia makin sejuk. Okay? So to show the evaporation causing cooling. Maksudnya evaporation ni bila dia dah absorb heat menyebabkan liquid bertukar jadi gas. So sebab itulah di bahagian luaran tersebut kita akan rasa sejuk. Okay? Baik, seterusnya. Okay, so specific latent heat
kalau untuk proses-proses yang terjadi dalam kehidupan seharian kita, prosesnya melting, evaporation, boiling dan juga condensation. Cikgu, macam mana boleh evaporation kalau kita tiup? Okey, kalau kita tiup, kalau untuk alkohol dia sebenarnya dia senang untuk bertukar state. Kalau water, kalau kamu letakkan water dekat bahagian dalam beaker, kamu blow, okey, dia untuk dia evaporate dia sukar. Sebab tu kita gunakan alkohol. Sebab dia senang untuk evaporate. Sifat alkohol tu adalah dia senang untuk bertukar state daripada liquid menjadi gas. So dengan bantuan kita blow, kita keluarkan water vapor, masukkan ke bahagian dalam alkohol, menyebabkan dia lebih senang untuk dia evaporate. Okay? So itu yang menjawab soalan Amirul. Cikgu, macam mana boleh evaporate kalau kita tiup? Sebab bila kita tiup, dia mengeluarkan water vapor yang ada heat. So dia akan membantu untuk proses di mana dia bertukar state untuk alkohol tersebut daripada liquid menjadi gas. Okay? Baik. So proses-proses untuk yang ini melting, contohnya cooling drink and food with ice cube. So ice cube tersebut akan melt. Evaporation, cooling body on a hot day, cooling system of a refrigerator, cooling system of an air conditioner. So ini adalah proses-proses untuk evaporation. Okay, yang menukarkan di antara liquid menjadi gas. Boiling, kita panaskan liquid menjadi gas juga. Okay, di mana cooling as a liquid nitrogen bonds. Okay, kita akan mendidihkan liquid nitrogen, cooling untuk liquid nitrogen. Okay, baik. Seterusnya condensation, process of steaming food. Okay, heat espresso coffee. So ini adalah proses-proses untuk berkaitan dengan condensation, iaitu menukarkan daripada gas menjadi liquid. Okay. Sekejap lagi kita akan sentuh dengan lebih lanjut berkaitan dengan ni. Okey, kita sentuh satu-satu aplikasi untuk specific latent heat in the daily life. Okey, cooling system in the refrigerator. So dalam refrigerator sebenarnya dia menggunakan specific latent heat. Maksudnya ada penukaran state. Okey, sama ada solid, liquid ataupun gas lah. So kita tengok sama-sama macam mana boleh berlakunya peti sejuk tersebut menjadi sejuk. Okey, peti sejuk tersebut menjadi sejuk. Okey, kita pergi kepada yang first dulu. Dekat bahagian bawah peti ais, dia ada kompresor. So sebab tu kalau kamu on saja dekat bahagian bawah tersebut, kompresor akan jalan. Dia macam aircon lah. Ada kompresor. Okay, kompresor akan jalan. So kompresor tersebut, tolong alert sikit. Kompresor tersebut, dia punya state-nya adalah dalam bentuk gas. Okay. So permulaan kompresor di dalam bentuk gas. So kompresor gas. Okay. Gas tersebut, okay, compressor compress cooling agent dalam bentuk gas to increase the pressure and its temperature. Okay, untuk meningkatkan temperature dan juga pressure. Okay, baik. Seterusnya dalam yang bahagian gas dalam kompresor ini dia akan bergerak masuk ke bahagian condenser. Untuk second okey, mula-mula gas tersebut bergerak pergi ke bahagian condenser. Condenser ni dekat bahagian belakang peti ais. Sebab itulah bahagian belakang peti ais. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu, condenser ni condense menukarkan apa kepada apa? Tolong respon. Gas to liquid. Okay, good. Gas to liquid. Gas to liquid. Okay, cikgu nak tanya, gas to liquid, penukaran gas to liquid, absorb heat ke release heat? Respon. Absorb heat. Release heat. Gas ke liquid? Let's Absorb. fikir dulu. Absorb Oh, dia heat. absorb. Astagfirullahalazim. Ada juga yang jawab absorb. Release. Ni contohnya ni dalam apa dia ni kotak. Contohnya dalam kotak tersebut ada gas. Gas tersebut jarak di antara satu sama lain. Okay, katakanlah ada dua je molekul. Kalau untuk liquid, dua molekul gas ni akan makin mendekati antara satu sama lain ataupun makin menjauhi? Mendekati. Mendekati, dekat. Okey, dekat. Cikgu kata dekat. Okey, liquid makin dekat, gas makin jauh.
So kalau gas tukar jadi liquid, dia makin dekat, maksudnya kinetic energy dia makin slow ke makin bertambah? Makin slow. Makin Hmm, slow. Kalau slow. makin slow maksudnya heat energy tu makin bertambah ke makin berkurang? Kurang. 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 Maksudnya dia absorb ke release ni? Release. Release. Jangan main jawab je kata absorb. Okay, release. Kalau gas ke liquid, dia akan release heat. Okay, sebab itulah untuk peti ais, kalau bahagian belakang, pernah kamu letak tangan kamu kat belakang peti ais, kamu rasa apa? Panas. Panas, ya betul. Sebab apa rasa panas? Dekat bahagian kondenser ni, dia release heat. Sebab itulah kalau kamu letak tangan kat bahagian luar kondenser ni, kamu rasa panas. Sebab heat is release. Okey, haba dikeluarkan untuk menukarkan daripada gas. Dekat bahagian kondenser ni, automatik gas tersebut akan bertukar menjadi apa? Respon? Kondenser? Gas bertukar menjadi apa dekat bahagian kondenser ni? Liquid. Liquid. Okey, so dekat bahagian kondenser ni, kat belakang ni, dekat dalam tube ni, dia dah tukar jadi liquid. Mula-mula gas. Gas tersebut bergerak pergi ke bahagian kondenser. Kondenser ni akan menyebabkan gas tersebut dikondense menjadi liquid. Okey, bila menjadi liquid bermaksud heat akan release. Sebab itulah kamu akan rasa panas dekat bahagian belakang peti ais. Okey. Setakat ini, faham ataupun tidak? Tolong respon. Faham. Okey ya. Untuk state phase yang kedua ni, dia bertukar menjadi liquid, so heat dia release. Okey, baik. Seterusnya, kita nak tahu macam mana dalam peti ais tersebut tiba-tiba boleh jadi sejuk. Okay, sekejap. Seterusnya, kita naikkan lagi ke atas sedikit. Okey. So, dekat bahagian sini tadi, bahagian sini liquid. Okey, bila dia naik ke tube ni naik ke bahagian atas, masuk ke bahagian dalam freezer. Sebelum masuk ke bahagian dalam freezer, dekat bahagian atas ni phase yang ketiga, cooling agent ataupun liquid flow through the expansion valve. So ni sebelum dia masuk ke bahagian dalam peti ais, dia ada satu valve kita namakan sebagai expansion valve. Itu sahajalah. Maksudnya ada injap untuk dia masuk. Itu sahaja. Dia masuk melalui injap kan. Okey, seterusnya bila dia masuk melalui injap, dia masuk ke bahagian dalam freezer. Dalam freezer tersebut dia evaporator. Maksudnya ada satu mesin dia kita namakan sebagai evaporator. Evaporator ni dia evaporate. Bermaksud evaporate menukarkan apa kepada apa? Tolong respon. Daripada liquid ke gas. Liquid jadi gas balik. Liquid jadi gas. Cikgu nak tanya, tolong fikir dulu sebelum jawab. Liquid ke gas daripada dekat-dekat menjadi makin jarak-jarak molekul dia. Release ataupun absorb heat? Absorb heat. Absorb heat. Absorb. Heat. Okay. Absorb. Maksudnya dekat bahagian dalam peti ais ni dia absorb heat. Dia kurangkan heat tersebut. Bila dia kurangkan heat, kamu akan rasa dekat bahagian dalam peti ais ni sejuk ataupun panas? Respon? Sejuk. Sejuk. Sebab apa sejuk? Sebab dekat bahagian valve, bahagian dalam tube untuk dalam peti ais tersebut, dia ada evaporator yang menukarkan liquid menjadi gas. Sebab itulah bahagian dalam peti ais akan jadi sejuk. Ruang-ruang dekat dalam peti ais ni sebab oleh cecair yang mengalir dekat bahagian dalam peti ais tersebut, dia bertukar menjadi gas. Bila bertukar menjadi gas, dia absorb heat yang ada di dalam peti ais tersebut. Sebab itu peti ais akan jadi sejuk. Faham ke tak? Faham. Faham kan? So, bila dekat bahagian ni jadi gas, dia akan patah balik pergi kepada kompresor. Kompresor ni daripada gas ni akan menolak balik gas tersebut pergi ke bahagian kondenser. So, proses tersebut akan berulang sehinggalah kamu matikan switch lah. Dia matikan switch, tak adalah berlakunya pengaliran untuk gas dan juga liquid. Okey. Bila on switch sahaja, so gas akan mengalir kat kondenser, bertukar jadi liquid, masuk ke dalam peti ais, mengalir dekat bahagian evaporator, menjadi gas balik. So dia akan pergi balik kepada kompresor. Okey. So bahagian sini panas, bahagian sini sejuk.
So dekat bahagian dalam peti ais tu yang kita nak weather dekat bahagian dalam peti ais tersebut dalam keadaan yang sejuk. Okay, so sebab apa dapat merungkaikan misteri macam mana boleh peti ais tersebut boleh jadi sejuk disebabkan oleh ada penukaran state yang berlaku di dalam peti ais. Okay, daripada diabsorbkan daripada liquid menjadi gas. Okay, liquid menjadi gas, so diabsorb, sebab itulah di dalam peti ais dia akan jadi sejuk. Okay, baik, seterusnya evaporation of sweat. Sebab apa perlunya peluh kat bahagian kamu punya badan Sekejap. Punya masih ada lagi. Okay, evaporation of sweat. We sweat on a hot day or while doing heavy work. When sweat evaporate, heat is absorbed from the body, causing cooling effect. So, sweating ini ataupun peluh ini sebenarnya adalah satu benda yang bagus untuk badan disebabkan oleh dia akan menyejukkan badan. Sebab apa dia boleh menyejukkan badan? Bila sweat keluar, okay, the rate of evaporation, bila sweat keluar, sweat tersebut, peluh tersebut dia akan evaporate. Evaporate adalah proses menukarkan apa kepada apa? Tolong respon. Liquid to gas. Liquid to gas. Absorb ke release? Heat. Absorb heat. Absorb. Kalau absorb bermaksud heat tersebut makin bertambah ke makin berkurang bila dia absorb untuk menukarkan untuk menukarkan liquid ke gas ni, bila dia dah absorb dekat bahagian luar-luar daripada proses ini, dia akan jadi heat dia makin kurang ke makin bertambah? Makin berkurang. Okey, heat dekat bahagian luar-luar daripada liquid dan juga gas ni akan makin berkurang. So disebabkan itu skin kamu punya apa dia ni kulit dia akan jadi makin sejuk disebabkan oleh proses ini dia absorb heat. Okey, dia akan absorb heat, so disebabkan itu kamu punya skin akan jadi sejuk. So sebab itulah evaporation ini dia adalah proses untuk cooling. Okay, cooling effect. Okay, baik, seterusnya. Okay, solving problem involving latent heat. Okay, kita try jawab sama-sama. Okay, show 480 watt immersion heater. Use a melt ice in the container. Dalam 120 second, the reading of electron beam decrease to 0.172 kilogram. Okay, what is the mass of ice that has melt during the heating period? Okay, berapa banyak mass of ice yang telah dicairkan? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, untuk soalan ini kita akan gunakan formula specific latent heat. So tolong beritahu cikgu apakah formula untuk specific latent heat? L Cikgu tu. Q. Q of M. L is equal to Q over M. So soalan yang pertama, what is the mass, dia nak mass of ice that has melt during the heating period. So sekarang ni information yang kamu ada adalah power, ni power. Di sini adalah time. Di sini adalah mass. So, menjawab soalan A ni, mass untuk ais yang melt. Jawapannya adalah yang mana? Respon? Ke tak tahu? Hello? Berapakah mass untuk ais yang telah melt? Okay, ais dia jadi melting, dia jadi liquid. Okay? So mass tersebut dia akan makin berkurang.
So makin berkurang ada berapa? 0.172. So 0.172 ni adalah apa sebenarnya? Respon? Total ais yang cair tu dengan bikal. Ya, maksudnya 0.172 ni adalah mass of ice that has melt during the heating period. Itu je lah jawapan dia. Betul tak? Kita tengok dekat bahagian bawah. Okey, jawapannya adalah 0.172 kilogram. Okey. So apa yang ada dekat dalam information ke atas ni berkaitan dengan 0.172 kilogram itu adalah mass di mana ais yang telah melt during the heating period. Okey. Sebab dia kata kat sini reading of electronic balance decrease by 0.172 kilogram. Maksudnya bila dia decrease bermaksud bahawa ais tersebut dia telah menjadi liquid. Okey. So ais yang telah menjadi liquid tu berapa banyak mass dia? So inilah mass dia 0.172 kilogram. Okey. So 0.172 kilogram. Itu adalah jawapannya. Tak ada calculation apa-apa pun. Dia memang dah bagi tahu dekat dalam soalan. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya. Kita meltkan ais ni. So ini specific latent heat of fusion ke specific latent heat of vaporization? Respon? Fusion. Fusion. Sebab apa Fusion. kamu kata fusion? Solid to liquid. Solid to liquid. Okay, good. So specific latent heat of fusion. Okay, dia tukarkan solid kepada liquid. Okay, baik. Seterusnya B. Calculate the specific latent heat of fusion of ice. Okay. Gunakan formula L is equal to Q over M. Mass dah memang ada 0.172 kilogram. Q. Ada tak ada bagi Q kat sini? Ya. Tak ada. So macam mana nak buat? Power around time. Okay, good. Q kita boleh cari melalui satu lagi formula. Formula dia adalah Q is equal to respon? PT. BT. Bagus. Okay, PT. PT ni akan masuk ke bahagian dalam ni. So P. P nilai dia berapa? Respon? Hello? 480. 180. Time? Berapa? 120. 120. Okay, korang tukar kalkulator 480 darab dengan 120 bahagi dengan 0.172. So untuk latent heat akan dapat berapa? Tukar kalkulator. Cikgu yang soalan A tu dia tak campur dengan jisim bekas dia tu ke? Tak. Okey, Amirul, untuk yang soalan A tu dia bagi tahu pengurangan tersebut dia tak campur dengan jisim bekas. Dia hanya jisim untuk air tersebut saja. Ais tersebut. Jisim ais tersebut dia makin berkurangan, okey? Dia tak campur dengan beaker. Sebab dia tak mention pun kat sini nilai untuk ais dan juga beaker sekali. Tak. Okey, jawapan? Specific latent heat terus. 480 darab dengan 120 bahagi dengan 0.172. Hello. Yang Danis ni dia tulis PT saja kan, 57,600. 13,000. 953.5. Specific latent heat. Apa dia punya unit? Betul ke ni? Tak apa. Sekarang ni unit dulu. Unit Q over M. Q ni unitnya adalah apa? Heat energy? G. J, joule. Mass unitnya apa? kg. Kg. So J kg negative 1. Semua dapat ni 313,000 ya. Betul kan?
Saya dapat 334,000. Oh, 334,000 pula. Dapat 334. Okey, kita tengok jawapan. 334. Okey, jawapan dia adalah 334. Betul lah. 3.35 ni sebab dia dah bundar kan. Okey, 334,000 Betul lah 334,000. Ni kuasa 5. 334,883 jawapan dia. Okey, 883. Okey. Betul. Okey. So J KG -1. Okay. So yang bagi jawapan ni salah Kamu tekan calculator tu salah. Okay. Baik. Seterusnya. Okay. Kita pergi pada example 2. Example 2 ni dia lain sikit daripada yang specific latent heat yang kita dah belajar sebab dia ada campur dengan situasi-situasi yang sebelum kita belajar tentang thermal equilibrium dan juga specific heat capacity. Okey, kita baca sama-sama soalan. What is the amount of heat supply by a water heater to change 0.75 kg of water? Okay, 0.75 kg of water at 30 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. State the assumption you make in your conclusion. Okay, so dia nak heat supply. What is the amount of the heat supplied by a water heater to change? Okay, baik. So dia tukarkan daripada water ke bahagian steam. Kita tulis dulu water pergi ke bahagian steam. Okey, sekarang cikgu nak tanya, water pergi ke steam daripada liquid menjadi gas. So specific heat capacity ke specific latent heat? Specific latent heat. Okay, specific latent heat. Okay, penukaran state daripada water pergi kepada steam, so specific latent heat. Okay, heat L is equal to Q over M. Okay, specific latent heat. Okay, cumanya sekarang ini kamu tolong hati-hati dengan soalan ini disebabkan oleh, kamu tengok water dia 30 degree Celsius. Lepas tu dia jadi steam sebanyak dia punya temperature adalah sebanyak 100 degree Celsius. So kita kena buat time frame dia dahulu daripada 30 degree Celsius sampai dia dah tukar state menjadi 100 degree Celsius. Macam mana nak buat time frame dia? Okey, kita buat sama-sama. Water, tulis water. Untuk permulaan 30 degree Celsius. 30 degree Celsius. Okey, water 30 degree Celsius. Ini permulaan. Dia nak tukar jadi steam. Tapi sebelum dia tukar jadi steam, kamu tengok dia punya temperature dia. 30 degree Celsius, dia berubah menjadi 100 degree Celsius. Bermaksud daripada 30 ni, dia berubah menjadi 100 degree Celsius sebelum dia jadi steam. Okay, dia adalah state yang sama, maksudnya water juga. Okay, state yang sama. Apa yang berubah antara kedua-dua ini? Respon? Heat. Heat, apa yang berubah? Heat. Temperature. Ya, betul, temperature. Maksudnya sekarang ni phase yang sama ataupun state yang sama, water, liquid, liquid. Tapi yang berbezanya temperature. So ini konsep apa? Respon? Specific heat capacity. Good. Specific heat capacity. C is equal to Q over M theta. Okay. Sebab ada perubahan temperature. Dia state yang sama, water. Okay, 30 berubah menjadi 100 degree Celsius. Kena buat time frame dia dulu 30 tukar jadi 100 degree Celsius dalam form water lagi. Bila dah jadi 100 degree Celsius, barulah dia boleh bertukar menjadi steam ataupun gas. Okay, dalam temperature yang sama. Sebab specific latent heat dia tidak menukar temperature. Temperature-nya adalah sama. Okay. So water bertukar menjadi steam yang atas ni. So dia adalah konsep latent heat. L is equal to Q over M.
Okay. So ada dua konsep ataupun ada dua fasa sebelum dia jadi steam. Okay. Di mana water tersebut dia bertukar temperature dahulu, specific heat capacity. Bila dia dah bertukar temperature menjadi 1 degree Celsius, barulah dia bertukar state menjadi steam dalam temperature yang sama, iaitu 100 degree Celsius. Okay. So, macam mana kita nak samakan kedua-dua ini adalah okay. Macam mana kita nak samakan kedua-dua ini adalah kita akan samakan dia punya Q. Okay. Q untuk ini. Untuk apa dia ni, daripada penukaran water yang 30 degree Celsius kepada 100 degree Celsius. So Q dia adalah MC ni bawa naik ke atas, dia akan jadi MC theta. Okay, ni adalah Q1. Ni adalah Q2. Okay, Q2 sebab benda yang sama antara kedua-dua ni adalah heat energy. Okay, heat energy dia kita boleh samakan disebabkan oleh dia daripada water menjadi steam lah sekali. So heat energy dia kita boleh samakan. So Q2 dia adalah ni buat ni atas, dia akan jadi Q equal to ML. Okay, Q2 is equal to ML. So kita samakan di antara kedua-duanya. Okay, samakan. So dia akan jadi MC theta is equal to ML. Okay. Baik. Sebab Q1 tadi kita samakan dengan Q2. Okay. So kita boleh masukkan information yang ada. Q1 ni berkaitan dengan bahagian water untuk permulaan. Buang semua ni dah jadi. Tengok padang yang atas ni sana. Bawah ni ada. Okay. So kita samakan tadi Q1 sama dengan Q2. Dia akan jadi MC theta sama dengan ML. Okay, mass. Mass untuk waternya berapa? 0.75. Okay, cikgu pindahkan ke sini ya. Okay, lagi? C. C dia berapa? Specific heat capacity of water. 4.20 darab 10/3. Okay, theta. Perubahan temperature dia. So perubahan temperature ni daripada 30 jadi 100. So perubahan temperature dia jadi berapa? 70. 70. Okay. Sebab dia nak sekarang ni heat supply saja. So maksudnya kamu akan cari Q1 ataupun Q2 sajalah. Sebab Q1, Q2 ni adalah benda yang sama saja. So kalau kamu cari MC theta dekat bahagian sini, kamu dapat 0.75 darab dengan 4.20 ni darab dengan 70. So tekan calculator, jawapannya berapa untuk heat energy? Tekan calculator. Hello. 220,500. Unit. Sekarang ni Q. Unitnya adalah apa? Hello. Unit untuk Q adalah apa? Joule. Joule. Okay, kita tengok jawapan betul ke tak. Oh, sorry. Ya. Kita bukan samakan. Kita tambahkan. Allah, cikgu lupa dah.
kita bukan sama kan, kita tambahkan disebabkan oleh dia perubahan daripada water pergi kepada temperature 100 degree Celsius, daripada 1 degree Celsius pergi kepada bahagian steam. So samakan tu kalau thermal equilibrium. Sekarang ini dia adalah sorry. Sekarang ini dia adalah perubahan daripada specific heat capacity menjadi specific latent heat. So heat energy kedua-duanya adalah berbeza. So kita kena tambahkan heat energy tersebut. Tambahkan. Maksudnya Q total, okay, Q keseluruhan adalah Q1 plus Q2. Q1 ini adalah specific heat capacity. Q2 ni adalah specific latent heat. Okay, kita kena tambahkan. So yang tadi kita dah cari untuk MC theta, sekarang ni tambahkan dengan ml. Okay, tambahkan dengan ml. Mass untuk bahagian steam ni kita nak ambil berapa dia punya mass dia. Kita akan ambil mass yang sama juga dengan water, iaitu 0.75 darab dengan latent heat untuk vaporization of water. Berapa nilai dia? Respon? Latent heat? 2.26. 2.26 darab dengan 10 kuasa 6. Okey, tolong tekan kalkulator jap. 2.26 dengan 10 kuasa 6 darab dengan 0.75. Untuk kita dapatkan Q2. Kita kena tambahkan kedua-duanya. 1,695,000. Lagi. 695,000. 695,000. Okey. So tolong tambahkan di antara Q2 dan juga Q1 untuk kita dapatkan Q total dia berapa keseluruhannya. Sorry, kita bukan samakan, kita tambahkan kedua-duanya. 1,915,500,000. 915,500,000. Okey. 1,915,000. 1.92. Okey. Lebih kurang lah. Okey. So kita untuk soalan yang macam ini, okey, dia akan gabungkan dua konsep di mana specific heat capacity dia akan gabungkan dan juga specific latent heat dia akan gabungkan. Macam mana kita nak trace sama ada dia ada gabungkan dua konsep tersebut? Kamu kena baca soalan dahulu. Tengok soalan, okey, permulaan dia ada bagi mass, dia ada bagi temperature. Lepas tu temperature dia berubah tak? Lepas tu tengok pula state dia berubah tak? Kalau temperature berubah, itu adalah berkaitan dengan specific heat capacity. Kalau state dia berubah, so dia ada berkaitan dengan latent heat. So heat energy kedua-duanya tidak sama. So sebab tu kamu kena tambah. Minta maaf, tadi kalau Q yang sama tu dia adalah thermal equilibrium. Tapi kalau ini berkaitan dengan specific latent heat dan juga specific heat capacity, so kita kena tambahkan dia punya heat energy untuk dapatkan heat energy total. Faham ataupun tidak? Tolong respon. Okey tak? Kalau tak faham, tolong tanya. Hello? Ya, faham. Okey ke? Faham. Okey. Okey, sama juga macam yang dia buat kat sini. So daripada water 30 degree Celsius bertukar menjadi 100 degree Celsius. So penukaran temperature dia ada kaitan dengan specific heat capacity C ni. Daripada 100 ke 100 temperature tak berubah. Yang berubah adalah state. So dia adalah ml ataupun L latent heat ni. Okey. So habis untuk berkaitan dengan specific latent heat. Okey, baik. Kita try jawab soalan ini jap. Yang first,
Figure 4.23 show electric steamer. Explain how the fish is heated. Macam mana fish tersebut dia boleh dipanaskan melalui proses steam. Okay. Sekarang ni kamu bantu cikgu kan. Kita belajar konsep ini sama-sama. Okay, dalam steam dia ada air. Dekat bahagian bawah ni ada air. Okay. Konsep steam ni adalah kita letakkan air, kita panaskan air, lepas tu kita tutupkan ruangan kontainer tersebut. So ikan tersebut akan masak. Okay, so dia ada berkaitan dengan specific latent heat. Okay, so air, tolong bagi tahu cikgu, bila kita panaskan air, air tersebut akan bertukar state daripada apa kepada apa? Tolong respon. Liquid to gas. Liquid menjadi gas. So, dia akan naik ke atas, liquid jadi gas. Okay, dalam proses liquid jadi gas ni, absorb heat ke release heat? Absorb. Absorb. Dia absorb heat. Okay, absorb. Absorb heat. Dia bisi absorb. Okay, absorb heat Okay, dia absorb heat. So kalau absorb heat untuk ruangan dekat bahagian sini, kalau absorb heat maksudnya heat tersebut dia telah diserap. So patutnya makin sejuk lah dekat bahagian dalam ni. Dekat bahagian dalam ni sejuk. Kita nak panaskan ikan, masalahnya sekarang ikan ni perlu masak. Maksudnya perlu heat. Okay. Kalau perlu heat maksudnya dia perlukan release heat. Okay. Tapi sekarang ni masalahnya air ni bila dia jadi water vapor, dia absorb heat. So masih lagi tak panas dekat bahagian sini masih lagi tak panas sebab dia absorb heat. Dia absorb heat untuk dia bertukar menjadi steam. Okey, bila dia sampai ke bahagian atas, steam ni sampai ke bahagian atas, kontainer ni tutup. Proses apa akan berlaku? Rasman? Condensation. Di mana bila dia sampai ke atas ni condensation, di mana bila bahagian atas ni akan berlakunya penghasilan air semula daripada gas menjadi liquid balik semula. So proses ini dia absorb heat ke release heat? Release heat. Yang proses release heat inilah yang dia mengeluarkan haba untuk menghasilkan air, inilah yang akan menyebabkan ikan tersebut akan masak. So itu adalah proses steamer sebenarnya. Okay, ikan steam ni adalah bukannya kita panaskan air itu yang menyebabkan ikan tersebut akan jadi akan masak. Bukan sebab kita panaskan air ni. Okay, kita panaskan air dan kita tutup ruangan ni. Okay, bila kita panaskan air dia jadi steam. Steam masih lagi belum releasekan heat. Bila dia dah sampai dekat bahagian atas ni, dia jadi condense ataupun dia akan bertukar menjadi liquid balik. Dekat bahagian situlah yang akan release heat. Bila dia release heat ini yang akan menyebabkan ikan akan masak. Faham ke tak? Faham ke tidak? Cikgu yang menggunakan air fryer tu macam mana proses dia cikgu? Kalau menggunakan air fryer, dia menggunakan pressure sebenarnya. Okay, menggunakan pressure. Konsep dia masih lagi pun releasekan heat juga. Dia lebih kurang macam steamer juga. Cuma dia tidak ada air lah. Dia masih hanya ada water vapor saja. Daripada water vapor tersebut, pressure mampatkan menyebabkan temperature akan jadi naik. Okay. Kalau untuk untuk berkaitan dengan air fryer. Okay. Dia menggunakan pressure. Tapi kalau untuk steamer, dia menggunakan proses di mana vaporization, boiling, dan juga dia akan jadi condensation, proses condensation. Untuk proses ni faham ataupun tidak? Senyap je. Okay. Faham cikgu. Faham ikan tersebut, okey, cikgu nak tanya, ikan tersebut dia masak disebabkan oleh apa untuk steamer? Respon? Release of heat. Release of heat, daripada mana datangnya heat tersebut yang diriliskan? Condensation. Maksudnya kalau steamer, syarat dia adalah kamu kena tutupkan ruangan dekat bahagian dan ikan tersebut. Jangan bagi dia terdedah keluar.
terdedah keluar maksudnya dia bukan steamer lah. Dia berbeza dengan ikan yang kamu goreng dekat atas kuali, kamu letak minyak, kamu goreng. So ikan tersebut dia masak disebabkan oleh apa? Minyak tersebut panas. Okey, minyak tersebut panas, dia akan jadi thermal equilibrium dengan ikan tersebut. Okey, minyak dan juga ikan tersebut akan jadi thermal equilibrium. Sebabkan itu ikan tersebut akan terima heat yang sama dengan minyak tersebut. So ikan akan masak itu menggunakan minyak. Sekarang ni kita steamer, kita tak nak gunakan minyak. Okey, kita nak pastikan ikan tersebut masak, kita tak nak gunakan minyak. So steamer. So steamer tersebut dia adalah proses di mana air water vapor bertukar menjadi air yang menyebabkan ikan tersebut akan jadi masak. Okey. Baik, seterusnya. Kita try jawab soalan ni. Soalan ni lebih kurang macam soalan yang tadi ya. Okey, kita bawakan sikit. Okay, what is the amount of heat release when 0.8 kg of water immersed? Okay, water untuk 25 degrees Celsius cools until it become ice at -6 degrees Celsius. State the assumption you make in your conclusion. Okay, so kita buat satu-satu. Cikgu cakap kena buat time frame dia. Okay, kita mulakan daripada 0.8 kilogram water 25 degree Celsius. Last kali dia akan jadi ice. Dia punya berat dia sama juga 0.8 kilogram ice. Lepas tu dia punya temperature dia -6 degree Celsius. Last kali dia akan jadi macam ni ya. Maksudnya daripada mula-mula ni nak jadi macam ini, dia mesti akan ada time frame dia. Okey, tolong bantu cikgu. Daripada water 25 degree Celsius ni nak pergi kepada ais, sebelum dia nak pergi ais, apa fasa pertama dia akan lalu dahulu? Respon? Water juga. Dia masih lagi dalam keadaan water. Okey, lepas tu? Temperature dia negatif Temperature dia negatif 6. negatif 6. Water negatif 6 boleh jadi water? Negatif 6 dah ais dah. So water untuk permulaan 25 degree Celsius 25. 25, dia drop sampai berapa ni? Untuk yang Zero. second. Kosong. Betul, zero. Okay, good. Zero degree Celsius. Okay, ini adalah case yang pertama. So, penukaran 25 degree Celsius kepada 0 degree Celsius, itu adalah konsep apa? Konsep latent heat ke konsep specific heat capacity yang ini? Specific heat capacity. Specific heat capacity. Q is equal to MC theta. Okay, specific heat capacity. Okay, selesai untuk fasa yang pertama. Fasa yang kedua, okay, dah 0 degree Celsius ni. Jadi apa? Respon? Jadi Ice, Sunlight. bagus. Ice. Temperature dia berubah ke tak? Tak berubah. Sama je. Okay, so daripada water bertukar menjadi ice, phase dia bertukar ataupun state dia bertukar. So, temperature tak bertukar. So, konsep apa ni? Specific latent heat. Latent heat. Q is equal to ML, latent heat. Okay, jadi ini adalah latent heat. Okay, seterusnya. Ice. Dia sampai ke sini ke ataupun ada lagi yang sebelumnya? Okay. Ice dia akan bertukar temperature terus sebab state dia sama, ice. Cuma temperature dia berubah daripada kosong menjadi -6. So perubahan temperature ini adalah merujuk kepada konsep apa? Respon? Specific heat capacity. Specific heat capacity. Good, pandai. Okay, MC theta. So ada 3 heat energy yang terlibat untuk daripada proses daripada water menjadi ice yang temperature dia -6 degree Celsius. Okay, so kamu masukkan dalam formula Q
total is equal to Q1 plus Q2 Q1 plus Q3 is equal to MC theta plus ML plus MC theta. Ni banyak benda nak kena buat ni. Maksudnya nilai-nilai nak masukkan ni banyak. Okey, mass. Okey, MC theta yang pertama dahulu. Mass dia berapa? 8. 0.8. Okey, lagi. C dia, specific heat capacity of water. Berapa? 4.2. 4.2 darab dengan 10 kuasa 10/3. 3. Okey. Perubahan temperature dia berapa? 25. 20? 25. 25. Sekarang ni find okey 25. Okey, seterusnya ml mass. Mass dia berapa? 0. 0.8. Lagi. Latent ni dia 3.34 darab 10/5. Okey. Campur dengan satu lagi. MC theta. Mass dia berapa? 0.8. Specific heat capacity untuk ice 2.0 darab 10/3. temperature, perubahan temperature 6. 6 ke negatif 6? Negatif 6. Negatif. Negatif 6. Okey. Negatif 6 Okey. So tolong tekan calculator untuk bahagian atas ni dahulu. Cikgu, Ya. yang 25 dari hisap tak payah negatif ke? Okey. Perubahan dia untuk final temperature dia berapa? Kosong. Kosong kan? Final temperature dia kosong. Initial temperature dia berapa? 25. Okey, 25 ke bahagian kosong. Maksudnya dekat bahagian sini kena letak negatif 25 ke 25? Kena. Kena letak apa? Negatif ke? Negatif. Ya, negatif lah. Okey, tu je cikgu tengok tadi tu kamu letak 25 je. Okey, letak je 25 kat sebahagian sini. Okey, so negatif maksud dia kurang sebanyak 25 degree Celsius. Okey. Sebab apa? Sebab kosong tolak dengan 25. Okey, kalau untuk yang ice ni pula. Pengakhiran dia negatif 6 betul? So negatif 6 dia punya final temperature tolak dengan initial kosong. So dia akan jadi negatif 6 jugalah. Okey. Okey, so yang bahagian atas ni dulu. Tekan calculator. Yang ini dahulu. 1.8 darab dengan 4.2 darab dengan 10/3 darab dengan negatif 25. Jawapan negatif 8,400. 8,400. 84,000. Negatif 84,000 campur dengan 0.8 darab dengan 3.34 darab dengan 10/5. 267,200. Okey, yang bawah ni. Negatif 9,600. Okey. So tolong negatif ni tambahkan dengan bahagian ni dan juga tolakkan dengan bahagian sini.
kalkulator sahaja keseluruhannya last kali dapat berapa? Q? Tak pun 100 173.600. 73.600. Okey, kamu dapat dalam positif, lepas tu 173.600 joule. Okey, maksudnya jawapan kamu logik lah. Semua dapat tak? 173.600 joule daripada calculation bahagian bawah ini. Yang lain-lain dapat? Okey, Dapat. So dari segi kalau untuk delta temperature ni, maksudnya untuk specific heat capacity, kamu tolong hati-hati Bermaksud kalau bahagian temperature kamu kena final tolak dengan initial. Final dia untuk bahagian sini kosong tolak dengan 25. Kalau yang bahagian sini final dia negatif 6. Negatif 6 tolak dengan kosong. Okey. Dia akan jadi negatif 6 juga. Barulah masuk last sekali kamu akan dapat jawapan yang sebenar. Okey. Baik, habis untuk spesifik latent heat. Kita pukul 9.05 minit, kita masih ada 25 minit lagi. Okey, boleh tak cikgu masuk sikit saja gas law? Cikgu tahu kamu penat kan? Masuk sikit je gas law, Boleh, lepas cikgu. itu nanti kita akan masuk lagi lebih lanjut lagi lah untuk kelas yang seterusnya. Boleh. Boleh Boleh, cik. Ya, ada yang nak tanya? Kalau nilai heat energy tu kita boleh ke dapat nilai dia negatif? Heat energy tu kita boleh ke dapat nilai dia negatif? Boleh. Kalau heat energy tu negatif bermaksud bahawa kemungkinan dia akan release heat lah. Release heat. Benar tak? Dia konsep dia sama ada dia release heat ataupun dia absorb heat. Maksudnya kalau kita nak dapat nilai negatif untuk heat energy, boleh diterima sebabkan oleh dia release heat. Boleh Sofia? Boleh cikgu. Gas law. Okey. Baik, seterusnya gas law. Okey. Hukum untuk gas. Okey, hukum untuk gas. Form 2 dulu, kamu ada belajar berkaitan dengan heat juga cikgu rasa. Pressure, sorry. Pressure Pressure cikgu tak ingat. Pressure saja. Yang ada dua faktor yang mempengaruhi untuk pressure bagi udara. Air pressure, iaitu temperature dan juga volume. Okey, kalau kamu ingat lagi lah. Sebab cikgu tengok dalam buku teks form 2 ada berkaitan dengan temperature dan juga volume untuk KSSM. Okey. So benda tersebut dibawa kembali dalam tajuk heat di mana kamu akan belajar tentang gas law. Okey. So tiga benda yang kamu akan tekankan iaitu pressure, temperature dan juga volume of gas. Okey. Pressure, temperature dan juga volume untuk gas dia berkaitan di antara satu sama lain. Okey. Baik, description dulu. Untuk pressure, gas molecule always move randomly. When gas molecule collide with the wall of the container and rebound, a force is exerted on the wall of the container. Okey, baik. Sekejap. So, kalau untuk pressure bagi gas, selalunya kita akan kaitkan dengan collision di antara molekul dan juga wall. Okay. So, collision di antara molekul dan juga wall yang di mana bila dia collide, dia akan rebound back, dia akan collide, dia akan rebound back. Collision tersebut, dia akan menghasilkan pressure. Disebabkan apa dia akan menghasilkan pressure? Apakah formula pressure yang asas form 2 dulu kamu dah belajar? Tolong. P equal to F over A. P is equal to F over A. Okay, kat sini betul dah. Force per unit area. Pressure, okay. So, daripada molekul yang melanggar ataupun collide dengan bahagian kontainer tersebut, dia akan menghasilkan force. Di mana ada area dekat bahagian dalam kontainer tersebut. Dalam kontainer ada surface area. Molekul tersebut berlanggar menghasilkan force, so
daripada kedua-dua ini akan menghasilkan pressure. Dan pressure tersebut kita akan namakan sebagai pressure of gases. Okay, so takkan dalam mindset kamu bahawa pressure untuk gas ni adalah di mana dalam kontainer molekul tersebut dia langgar dengan bahagian wall untuk kontainer tersebut. So sebabkan itu kita boleh measure pressure untuk gas. Okay. Seterusnya, temperature. Temperature adalah average kinetic energy of a gas molecule increase with temperature. Okay. So untuk temperature, umumnya kamu dah tahu, form 2 dulu pun kamu dah pernah belajar berkaitan dengan bagaimana kita nak kaitkan temperature dengan pressure. Contohnya, tayar kereta sebelum kita gerakkan kereta tersebut, kita dah measure satu pressure untuk tayar kereta tersebut. Katakanlah pressure untuk tayar kereta tersebut adalah 5 kilopascal. Contoh, untuk tayar kereta tersebut, dia punya pressure adalah 5 kilopascal sebelum dia bergerak. Okey, cikgu nak tanya, selepas dia bergerak, okey, bila tayar kereta tersebut dah bergerak, atas jalan dah bergerak, apa jadi kepada pressure untuk tayar kereta tersebut? Tolong respon. Makin meningkat ke makin berkurang? Okey, antara dua tu. Kalau tayar kereta tersebut dia bergerak. Okey, kamu kata makin meningkat kan? Okey. Ya. Kamu kata pressure dia makin meningkat. Okey, good, betul? Pressure dia makin meningkat sebab apa? Respon. Dia punya Sebab geseran temperature dia dengan meningkat. dia Panas. punya Dia Okey, Dia bagus. punya- Maksudnya kamu faham dah tu. geseran. Okey, geseran. Bila dia bergerak, dia ada friction di antara tayar tersebut dan juga road menyebabkan geseran berlaku. Bila geseran berlaku, dia akan meningkatkan apa yang menyebabkan pressure meningkat? Dia akan meningkatkan apa? Kinetic energy. Kinetic energy. Okey, Kinetic energy. sebelum kinetic energy, sebab apa kinetic energy tersebut meningkat? Ada satu benda yang menyebabkan Temperature. 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 So friction dia menghasilkan temperature yang tinggi dan juga temperature tinggi tersebut akan menyebabkan kinetic energy meningkat. Bila kinetic energy meningkat, pressure akan jadi meningkat. So bila kinetic energy meningkat, sebab tu kita kaitkan dengan pressure of gas balik. Sebabkan molekul tersebut dia akan berlanggar lebih frequently. Dia akan lebih banyak collide di antara molekul tersebut dan juga wall of container. Sebab tu pressure akan jadi meningkat. So sebabkan oleh temperature meningkat bila tayar tersebut bergerak. So geser. So friction, tahulah kamu bahawa friction dia menghasilkan apa? Geseran menghasilkan apa? Heat temperature. Betul. Geseran menghasilkan heat. Kalau kamu gesekkan tangan kamu rasa dekat bahagian pipi kamu akan rasa macam panas sikit. Okay, friction menghasilkan heat. So temperature dia ada kait dengan pressure. Okay, di mana temperature dia akan menyebabkan kinetic energy akan makin, kinetic energy untuk gas tersebut makin meningkat, di mana dia akan menyebabkan pressure juga akan makin meningkat. Contohnya, seperti contoh cikgu bagi tadi tayar kereta itulah. Baik, seterusnya, volume. Gas molecule move freely and fill the entire space of the container. So, contohnya dekat dalam bahagian dalam tayar, dia ada space, so gas molecule tersebut akan memenuhi space kat bahagian dalam tayar. Volume of gas is the same as the volume of its container. So gas tersebut dia akan memenuhi ruang untuk bahagian dalam tayar. So kalau gas tersebut ada dekat bahagian dalam tayar tersebut, dia akan memenuhi ruang. So volume untuk tayar tersebut adalah sama dengan volume untuk gas. Okay. Dan form 2 dulu kamu pernah belajar lah. Katakanlah cikgu lukiskan silinder. Ada 2 silinder. Okey, dalam satu silinder ni ada gas. Satu lagi silinder kita mampatkan dia punya gas ni. Gas tu kita mampatkan ke bahagian bawah ni. Okey. Satu gas yang silinder bahagian sini, satu lagi gas tersebut kita dah mampatkan, kita dah turunkan dia ke bahagian bawah. So gas tersebut dimampatkan lah. Soalan cikgu, pressure mana yang tinggi, yang belah kanan ke yang belah kiri pressure tinggi? Kiri. Kiri. Belah kiri. Okey, belah kiri pressure tinggi. Volume untuk bahagian belah kiri pressure tinggi. Ya.
Belah kanan ke belah kanan. kiri? Kanan. Kanan. Tunjuk jawapan pula. Belah kanan pressure tinggi, belah kiri pressure dia rendah. Belah kanan pressure tinggi. Okey, belah kanan pressure tinggi, volume untuk yang bahagian belah kanan ni tinggi ke rendah? Bila kita dah mampatkan, kompres, padu Rendah. Rendah. isi padu dia rendah. Isi padu dekat bahagian belah kiri ni rendah ke tinggi? Tinggi. Tinggi. So, pressure dan juga volume dia vice versa, berlawanan di antara satu sama lain. Bermaksud bila kamu mampatkan, possibility untuk dia berlanggar di antara satu sama lain dan juga wall of container tersebut dia akan makin meningkat bila kamu mampatkan. Kamu mampatkan dia ataupun kecilkan ruang dia, volume dia makin ruang, pressure makin tinggi. Bila kamu besarkan ruang dia, pressure makin rendah. So di antara pressure dan juga volume dia vice versa, maksudnya dia inversely proportional. Okay, bila volume berkurang, pressure akan makin meningkat. Kalau temperature dengan pressure, directly proportional ke inversely proportional? Directly. Temperature Directly. proportional. Okay. Temperature meningkat, pressure juga akan meningkat. Okay. Cikgu, Ya. line gas lain kan dia punya pressure tu. Okey, line gas Kalau lain. mampat. Ya, betul. Line gas lain dia punya pressure. Okay. Disebabkan oleh molekul yang berbeza untuk setiap gas. Okey, baik. Seterusnya. Okey, so quantity, pressure kita belajar tadi, temperature dan juga volume. So, SI unitnya adalah untuk pressure Pascal, temperature supposedly kita akan guna Kelvin. Okey. Unit yang lain adalah degree Celsius ataupun Fahrenheit lah. Tapi untuk fizik dia punya SI unit yang basic adalah Kelvin. Okay. Seterusnya volume meter cube. Okay, dia punya SI unit adalah meter cube. Okay. So untuk gas law kita akan belajar berkaitan dengan relationship antara ketiga-tiga ini. Pressure, temperature dan juga volume. Okay. Last. Nak relationship between pressure and volume. Ya, ni dia dah masuk P dengan V. Okay. Last, cikgu nak minta kamu tolong ingat. Okay, last tolong tulis dekat dalam note kamu sikit. Tadi ada 3 perkara yang kita sentuh. Pressure, volume dan juga temperature. Okay. So, cikgu nak kamu buat dalam bentuk segitiga macam ini. Okay. Pressure, volume dan juga temperature. Daripada susunan untuk pressure, volume dan juga temperature kamu susun macam ni, PVT. Okay, nak ingat PVT dia punya PVT. Okay. So daripada susunan ini kamu akan dapat belajar tentang konsep hubungan di antara PV, VT dan juga PT. Okay. Kita akan relatekan dua sahaja. Sama ada PV, VT ataupun PT. Okay. So untuk kelas kali ini cikgu hanya sentuh berkaitan dengan PVT ini di mana susunan dia macam ini. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. PV ni adalah berkaitan dengan law apa, VT ni berkaitan dengan law apa, PT ini berkaitan dengan law apa. Okay. So tolong salin yang berkaitan dengan PVT ni, segitiga ni. Kamu jangan ingat cikgu ni Illuminati pula, ada segitiga ni. Okay. Ni nak bagi senang kamu hafal. Okay. PVT. Cikgu. Ya. Yang ni ada kaitan dengan directly dengan inversely ke? Directly dengan inversely ada kaitan. Tapi cikgu tak nak sentuh lagi untuk kelas ni. Kita akan sentuh kelas seterusnya nanti. Okay, minggu depan. Okay. Baik. So, cikgu tinggalkan kamu dengan bahagian itu sahaja dahulu. Nanti kita akan sambung lagi pada minggu hadapan berkaitan dengan gas law. Setakat yang kita dah belajar untuk hari ini.
Ada benda nak tanya tak? Ataupun faham ke tak? Okey tak? Okey. Okey tak? Faham cikgu. Faham. Cikgu. Boleh Boleh. Boleh. Okey, baik. Cikgu tengok partisipan ni 50 orang. Macam 10 orang lagi tak masuk ni. So, cikgu minta tolong Arif dan juga Azrai. Tolong beritahu cikgu siapa yang tak masuk untuk kelas hari ni. Cikgu, Ya, ya. jika gas yang banyak mana pun, dia macam kalau kita mampatkan dan kita condensekan, dia akan jadi kecil jugalah. Dia macam kecil sikit lah daripada container dia. Gas yang kita mampu, apa yang kamu kata kecil tu? Kecil tu adalah apa maksudnya? Ruang Contohlah ke? macam kita condensekan kan. Contoh kita condensekan, kita mampatkan. Saiz Compress. dia lagi kecil lah. Compress. Saiz Okey. dia memang Saiz untuk molekul bagi gas tersebut dia tidak berubah. Cumanya saiz untuk bahagian kontainer tersebut dia berubah. Volume. Volume, ya betul. Volume tersebut dia berubah. Saiz untuk volume dia akan jadi berubah lah. Bila kita compress. Molekul tu dia akan mengikut shape untuk bahagian kontainer tersebut. Bila kamu mampatkan, shape tersebut makin kurang, volume makin kurang, gas tersebut akan ikut bahagian kontainer tersebut lah. Dia macam air lah. Contoh kalau air, kalau kamu masukkan ke dalam shape botol yang tertentu, tiba kamu masukkan ke bahagian dalam bowl contohnya. So shape dia berubah kan. Dia sama jugalah macam gas. Gas akan mengikut shape bagi bahagian kontainer tersebut. Okey? Boleh? boleh. Okey. Baik, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita akan sambung lagi kelas kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Kita dah kelas Terima seterusnya. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey.